Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kita hormati Tuan Pengerusi, seterusnya para imam, para bilal, ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan guru, para alim ulama, para ustaz, seterusnya seluruh muslimin muslimat, hadirin hadirat yang hadir pada malam ini ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita panjatkan syukur banyak-banyak ke hadratillah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia daripada Allah dapat sama-sama kita duduk di dalam majlis ilmu pada malam ini setelah selesai mengerjakan solat maghrib berjemaah. Kita harapkan pertemuan kita mengundang rahmat dari sisi Allah, dan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita keampunan, keberkatan, yang mana dengan izin Allah pada hari akhirat mudah-mudahan memberi keuntungan dan kemenangan pada hari kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumul mahsyar nanti insya-Allah. Kuliah maghrib pada malam ini saya guna kitab 40 hadis Penawar Hati karangan Tuan Guru Al-Fadhi Ustaz Abu Ali Al-Banjari Al-Nalwi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Katanya tuan pengarang rahimahullahu ta'ala, an Mu'adz radhiyallahu anhu qala thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa 'amudihi wa dhirwati sanamih. Qultu bala ya Rasulullah. Qala ra'sul amri al-islamu wa 'amuduhu as-salah wa dhirwatu sanamihi al-jihad. Thumma qala ala ukhbiruka bimilaki dhalika kullih. Qultu bala ya Rasulullah. فأخذ بلسانه قال كف عليك هذا. قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Artinya daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dalam suatu hadis yang sangat panjang. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sukakah engkau hai Mu'adz aku khabarkan tentang asas perkara ini, yakni asas agama Islam dan tiang-tiangnya serta puncaknya. Lalu Mu'adz bin Jabal menjawab, baiklah ya Rasulullah. Beliau yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, asas perkara ini adalah Islam dan tiang-tiangnya adalah sembahyang dan puncaknya adalah jihad. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda pula, sukakah aku khabarkan kepada engkau punca bagi yang demikian itu semuanya? Aku menjawab, baiklah ya Rasulullah.
Lalu beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memegang lidahnya sambil bersabda, peliharalah ini baik-baik. Aku bertanya, ya Rasulullah, apakah kami akan diseksa dari sebab lidah kami? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibu engkau kehilangan engkau. Bukankah ramai nantinya orang yang akan disungkurkan, yakni dicampurkan ke dalam neraka, adalah berpunca dari kerana mulut mereka sendiri. Hadis ini riwayat daripada Imam Tirmizi. Satu hadis yang dipetik oleh Al-Fadhil Ustaz Tuan Guru Ahmad Fahmi Zamzam, yang diletakkan di dalam kitab 40 hadis penawar hati, yang dimuatkan di dalam kitab ini lebih kurang 42 hadis, yang mana hadis pada malam ini diberkait dengan lidah, yakni pesanan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita ini menjaga akan lidah kita. Hadis ini panjang asalnya, tetapi diambil potongan-potongannya untuk disesuaikan dengan tajuk yang sangat ringkas, sesuai dengan kitab yang ringkas yang kita baca pada malam ini. Jadi kisahnya, Nabi mewakilkan Muaz bin Jabal ke negeri Yaman untuk menjadi amir atau qadhi, ganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi berpesan kepada Muaz dengan hadis yang sangat popular kita dengar itulah, kalau kamu nak berhukum di antara manusia, nak guna apa? Maka jawab Muaz, dengan Quran. Tak ada dalam Quran, dengan hadis. Dengan ijma', dengan qiyas. Itu. Maka rentetan sambungan daripada hadis itu ni, pesanan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, "Hei Muaz, sukakah engkau aku khabarkan tentang asas, yakni asas di dalam Islam, dan tiang-tiangnya serta puncaknya?" Muaz jawab, "Halah ya Rasulullah, bala, naklah, bahkan." Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, asas perkara ini adalah Islam, dan tiang-tiangnya adalah sembahyang, dan puncaknya adalah jihad. Yani asas dia dalam kehidupan kita adalah Islam itu sendiri. Barulah kita yang lain diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada asas, walau banyak mana pun amal kita buat tidak diterima. Sekali derma kak 3.6 juta, tapi kapi tak terima sisi Allah, pasal asas tak ada. Ni buat pondok dengan buat rumah anak yatim, dengan tolong orang miskin, siap buat sejid budak-budak 600 huti buat masjid. Siapa dia buat ni? Donor train buat. Tak dapat pahala sisi Allah. Dan nak dapat pahalanya, nak dapat ganjaran, maka kena ada tapak dulu. Kena ada asas dulu, iaitulah asasnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Islam. Maka didirikan akan tiang-tiangnya. Maka tiang ini maksudnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sembahyang. Dia macam bangunan. Bangunan kalau ada asas saja, lepas tu nak buat atap tiang tak ada jadi, dia kena ada tiang dulu. Kemudian didirikan dinding, kemudian didirikan akan atap dia, siling dia, lapu dia, macam-macam lah, tu perhiasan. Yang asas adalah Islam, dan tiangnya adalah sembahyang. Mana kata kalau Islam tapi tak sembahyang, tidak lagi dikatakan sempurna Islam itu. Walau jumhur ulama mengatakan orang yang meninggalkan sembahyang masih lagi Islam. Ni jumhur ulama. Tak sembahyang, dia Islam tapi tak sembahyang. Kapi ke Islam,
Islam menurut jumhur. Cuma pandangan daripada mazhab Hambali kafir dah walau satu waktu. Man taraka salah muta'ammidan faqad kafara jihara atau kama qala hadis Nabi. Imam Hambali mendatangkan hadis. Yakni seseorang yang mang di sini tak kira siapa-siapa, mu orang Melayu, mu orang Arab, mu orang Jepun, Tokyo, taraka salah, meninggalkan sembahyang muta'ammidan. Muta'ammidan ni orang Terengganu panggil sengeleng. Nampak? Sengaja. Bapa tak sembahyang saja malah. Kau nak aku dia panggil sengaja atau sengeleng. Faqad kafara jihara, maka dia telah pun menjadi kafir. Dak nanti sekarang. Tak sembahyang sewaktu, sengaja. Sengaja ni. Mana tidak ada sebarang penyebab yang menjadikan dia ni tak sembahyang. Dia apa jua sebab dia wajib sembahyang. Walaupun sakit sekalipun wajib sembahyang. Kan ada sebab yang tak wajib sembahyang. Ada mani'. Hak uzur tu tak masuklah. Hak sebab sakit. Sebab ngatuk mata. Ada pun manik dengan haid dengan nifah tu hak lain tu. Hak tu haram sembahyang. Hak ni hak wajib sembahyang tapi tak ambil sembahyang. Pasal apa tak ambil sembahyang? Sakit gigi ni. Tak termasuk tu. Maka kalau begitu menurut mazhab Hambali jadi kafir. Dan kalau sembahyang isya sekarang tak sah. Melainkan dia mengucap dulu 2 kalimah syahadah, barulah sembahyang isya kat gigi yang dia kerjakan sah. Nampak? Tapi jumhur kata tak kafir lagi, cuma berdosa besar di sisi Allah. Orang yang tidak sembahyang. Sembahyang mana ni? Sembahyang fardu, sembahyang sunat dah masuk. Dan puncaknya adalah jihad. Ni yang paling besar sekali. Nampak? Jihad yang paling afdal adalah berkata benar di hadapan sultan-sultan, pemerintah-pemerintah, walaupun perkataan itu nanti akan menyebabkan jadi mudarat, dikenakan bermacam-macam tindakan. Itu jihad sebenarnya. Hak perang tu kita faham dah lah, perang lawan kafir. Tetapi menuturkan kalimah yang benar di hadapan pemerintah, juga dikira jihad yang afdal. Lepas tu kita tengok 4 mazhab, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki, 4 ulama ni pernah masuk penjara. Nampak lagi? Dengan sebab apa? Antaranya kerana perkataan mereka ini diucapkan benar, tak kira lah walau siapa di depan. Sama ada mu presiden, mu menteri, mu esko, mu raja, mu sultan, nampak? Mu Perdana Menteri, dia tetap mengucapkan kebenaran. Lalu tidak kena dengan nafsu kerajaan ketika itu, akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Ni 4 mazhab. Ulama dulu-dulu nampak berjuang fi sabilillah, kat macam kita. Kena je boh. Kita kena kecang dalam Facebook dah akan dah minum. Pada tu tak boleh layan nama. Dia kata dia orang. Dia kata bukan ramai, dia 3-4 ekor. Dengar dah. Pagi tu dah akan kayu khamat. Golek Pak Utung. Makan. Tak lalu makan. Baru orang marah ngak dia ni bini tu. Qulil haq walau kana murah.
berkatalah benar sekalipun pahit. Pahit didengar, pahit ditelang, tetap menyatakan kebenaran. Itu. Tapi oleh kerana kita ni lemah, nampak, serba-serbi lemah, maka kita pun banyak benda yang kita kena biarlah. Kan kata dia orang pula. Nampak? Kan hilang jawatan pula, aku buat kerahkan kan. Ni. Dah terkakang. Nampak? Malak-malak boleh 5-6 ribu sebulan, kakak 700 kan balik asal kan. Nah, jadi kita pun menyembunyikan kebenaran. Amba dak berakhir tengok joget-joget tapi sanilah kalau kita katakan. Nampak? Jadi dak gagah tak kuat sebagaimana pendakwah dulu. Bagi mereka tidak ada yang lain diletakkan takwa, ketakutan melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia apa jua kemungkaran yang ada di hadapan mata, jangan sekali-kali kita redha. Tak apa biarlah, bukan nak kita. Jangan. Kena cegah. Nampak? Nabi kata man ra'a minkum munkara fayughayyirhu biyadihi. Siapa tengok kemungkaran depan mata, maka wajib dia cegah dengan kuasa yang dia ada pada hari itu, pada ketika itu, pada zaman itu. Kalau dia esko, dia menteri, dia ada kuasa, wajib dia kata ni tak boleh buat ni haram ni, wajib. Wajib dia berbunyi, wajib dia mengutarakan pandangannya menurut Islam, benda ni tak boleh. Kalau dia ada kuasa, dan kalau kita orang awam ni, boleh kita kata ni tak boleh, ni haram, ni tak boleh buat. Nampak? Orang awam salah orang dia Facebook lah. Nampak? Orang awam salah orang dia beli Facebook, dia ni kat Facebook lah, Instagram, YouTube, boleh kata barang haram, jangan barang khilaf, barang haram. Haram dengan ijma' ulama, macam mendedahkan aurat, meninggalkan sembahyang fardu, minum arak, main judi. Ni haram dengan ijma', dia tidak ada khilaf. Dalam bab ni kena tegah. Ada pun yang ada khilaf, macam main catur. Itu ada khilaf. Talqin, doa kunu, barang ada khilaf, jangan kerah. Akhir zaman barang khilaf kerah, barang hak betul, hak haram dak jadi lemah lembut. Tu balik. Nampak? Kalau bab sayyidina, bab doa kunu, Allahu Rabbi, siapa anjurkan satu perdebatan yang sangat besar, siap sewa dewan, ambo, dah nak debat ham tu, nak debat ha kunut dah apa pula, nak khabar ni nak molek kunut pula dah. Jadi tak kena benda selesai lama dah, lepas tu kita nak buat besar dah pula, jadi balah begitu bina, tak kena. Melainkan perdebatan yang berkait dengan yang ijma' haram tu. Macam berjoget laki puang di khalayak ramai ni tidak ada khilaf. Tu dah ni senyap macam doktor. Senyap aja. Ke doktor ni. Joget ni laki puang joget khalayak ramai haram tau. Ya mah. Haram gitu. Allah, macam lapar perut je. Wah lapar. Ya kemah nah. Kita ngaji ni biar kemah, biar pegang kejak gitu. Ni tak boleh, ni baru boleh, ni kena laknat, ni Tuhan marah, ni jadi derhaka, ni matuk patak neraka. Ngaji. Tujuan ngaji ni kita bukan saja nak tahu, kita nak pegang. Ngaji tak pegang, ngaji kepala otak ni. Biar kemah pegang. Tak boleh, haram. Walau buat di Mekah sekalipun hukum tetap sama, tak berubah. Nampak? Dengan minum arak, dengan berjudi, dengan dedong aurat.
Yang ada kuasa wajib. Fa illam yastati' sambung hadis tadi, fa bi lisani, yang tak mampu, yang tidak ada kuasa dengan lisan. Kena royak dah. Tu tak baik tu. Berdua-duaan tu tak baik. Ni dengan lisan, dengan lidah. Kena royak dah. Tu pakai skirt tu tak boleh. Kena royak. Nu punggu-punggu pui tu haram. Tak apa dah. Dia dah mesti kena jerkah. Nah, kita royak je hukum. Tu nampak lurah tu tak baik, lurah tu tak hitam-hitam tak ramai. Tu kena royak gitu dah. Tak kata apa gitu ah. Tengok je mata-mata tengok. Nampak kopek. Itu jelah. Patut kena royak lah. Tak baik awak ni perempuan. Pakai ketat ni haram. Islam datang ke tanah Melayu bukan baru sehari dua. Lama dah. Rakan awak dah reti hukum tentang aurat. Tu bilisan ni dengan lisan. Fa illam yastati' fa biqalbi, tak mampu dengan lisan. Pasal nak kata haram jadi jadi dalih, tak mampu. Atau dengan takut itu dan ini, maka cegah dengan hati. Fi qalbi, dengan hati. Tapi ingat, wadzalika adhaful iman, itu adalah selemah iman. Itu paling lemah tadi. Mana loklah punya tanda beriman pada akhirat, beriman pada Allah, cegah dengan hati. Tapi kalau hati pun tak cegah juga, hati pun reda juga, joget pun joget lah, okey juga. Dia tak ada rasa benci, tak ada rasa nak marah, tak ada rasa maknanya takut kepada Allah. Maka dibimbangi iman kita di dalam hati itu, dipadamkan cahayanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat modal kita nak berhadapan dengan Allah pada hari akhirat nanti, hak paling besar sekali adalah iman. Tak ada iman, dengar sama-sama dah duduk dalam neraka abadan abada, sampai bila-bila. Tak ada iman. Yang membezakan kita dengan kafir iman. Kafir duduk dalam neraka selama-lamanya. Orang beriman yang fasik, orang beriman yang derhaka, orang beriman yang selagi mana masih lagi beriman, masih lagi tak batal Islam dia, kalau ada dosa dengan Allah, bertemu dengan Allah penuh dengan dosa, wajib masuk neraka, tapi tak kekal. Itu mahal iman tau. Itu wajib jaga molek tau. Hal lain wajib juga, tapi hak paling besar sekali adalah iman yang ada di dalam tadi. Bila Nabi masuk neraka, Nabi tengok bergelik-gelik, aluh je, macam dia kunang kemudian tengah malang atau bi apinya, wah aluh. Begitulah lebih kurang. Kerana duduk dalam neraka ni gelap, api warna hitam, maka yang nampak hanya cahaya keimanan orang Islam yang kena bakar kerana tak dan nak taubat kepada Allah. Maka nampak aluh. Nampak orang beriman kena bakar dalam api neraka. Sebut dalam kitab Ta'limu Aulad, Syekh Takdir cerita bila malaikat Jibril masuk dalam neraka, tengok umat Muhammad kena bakar derah-derah malaikat Jibril keluar daripada neraka, masuk dalam syurga, jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi ketika itu berehat, sedang beristirahat di bawah pohon dalam syurga. Derah-derah mari malaikat Jibril dalam keadaan menangis Jibril alaihi salam. Nabi nampak daripada jauh, mana Jibril nangis. Nabi tanya, "Hei Jibril, siapa nangis ha?" Jibril kata, "Ya Rasulullah, kalau kamu tahu apa yang aku tahu, nescaya kamu pasti akan lebih sedih daripada aku sedih. Bahkan lebih air matamu pula ketubik daripada kelopak mata berbanding dengan air mataku." Nabi kata, "Kenapa budak ni?"
Apa dia royak lah? Jibril kata aku baru tadi masuk dalam neraka biiznillah, dengan izin Allah. Allah suruh tengok ada lagi sebilangan daripada umatmu yang kena bakar dalam api neraka. Kejut Nabi. Nabi kata dah guna pula. Aku tengok dalam nu kena bakar, Allah paitan beletung. Dah nampak benda satu. Dengar bakar api ku atas, api ku bawah, api ku kanan, api ku kiri, ku depan, ku belakang. Allah tak ada rupa orang tu. Tangan beletung, Jibril kata. Tapi tak ada elok hitam beletung tu. Masa tengah tu. Ni bahagian kita nak royak. Hitam macam jambu kena lakau. Lalu kata Jibril, kemudian umatmu ramai-ramai hak kena bakar tepi nolong menyebut akan namamu, hei Muhammad, hei Muhammad, hei Muhammad. Derah-derah Nabi bangun daripada rehatnya dan keluar air mata. Hei Jibril, bawa aku bertemu dengan umatku nak masuk dalam neraka kata. Ni tengok orang hak sebenar-benar yang boleh tolong kita akhirat ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangun terus dalam syurga dah padahal duduk dalam syurga dah dengan segala nikmat. Mampu mu siapa suruh dia ikut? Kalau kita lah. Kata dah kan ikut Islam tak apa. Joget juga. Kalau kita tapi Nabi dah bangun serta-merta dengan bercucuran air mata. Hei Jibril, tolong bawa aku masuk dalam neraka. Aku nak kelih, aku nak tengok. Bahkan bukan saja nak pergi nawak lagi tengok, aku nak piping tangan-tangan mereka untuk mengeluarkan mereka daripada azab. Cuma sebelum masuk neraka, Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi menyembah, sujud kepada Allah Taala. Nabi tak tolong dengan Allah lu. Wahai Allah, begini dalam sujud. Allah suruh akak kepala. Pendek cerita katanya Allah Ta'ala, hei Muhammad, mu nama umatku dalam neraka. Wahai Allah, saki-baki mereka ini masih lagi diazab. Aku nak minta semua mereka keluar daripada neraka. Allah izin buat keluar neraka, tapi dengan syarat yang ada iman sahaja. Kemudian Nabi masuk dalam neraka waktu bik belaka. Yang masih ada iman walau besar zarah, walau besar biji sawi. Aluh je iman. Ada besar mata hengga. Luh waktu bik. Panjang cerita waktu bik mula dengan masuk dalam syurga dengan mamli kolam hayah batu masuk dalam syurga. Cuma ahli neraka bila masuk dalam syurga dia ada tanda atas dahi dia. Dia ada tanda bekas banduang kan. Nampak? Ada atas dahi ni ada tanda dia. Banduang pula hengga tulis. Faham tak? Bila masuk dalam syurga tu ada lagi tu jadi malu apa semua, minta dengan Allah, ya Allah ya Tuhanku, tolong padam tanda bekas ahli neraka. Baru sedap nak gaul, nak gurau, nak apa, nak mari wow tengok orang tengok atas dahi. Allah jeng banduangnya. Takut begitu, minta dengan Allah, maka Allah perkenan hilang. Tidak ada lagi tanda banduang daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita nak khabar tadi, ni dalam bab maknanya kemungkaran jangan ada walau besar zarah redha di dalam hati kita. Cuma akhir zaman kadang-kadang kita sebahagian besar daripada orang Melayu tak faham kemungkaran, diingat di atas petah saja berjoget. Dalam TV sama juga lah. Dalam TV juga kemungkaran. Bila kita pasang dalam rumah kita, mana kita telah pun buka satu rancangan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ni ramai kita terlepas pandang ni. Kita ingat lagi konsert tu haram tak? Tak. Kalau dia buat konsert Kuala Lumpur, kita buka dalam TV kita, cah, tubik, sama tau. Haram, sama je. Cuma kita tak ada tiket je. Kuala Lumpur, hak Singapura tu ada tiket. 100.5, 200.5, 1,000 tiket. Kita tak ada tiket, kita buka live dalam TV saja, sama juga hukumnya haram. Tapi benda gini nak buat kena bila jadi biasa dah, jadi dak dosa dah lah. Kena balik-balik daripada masjid, tengok sama dah pula. Tengok sama ayah. Ayah tengok daripada masjid tengok serum. Sikit lagi nak takbir ayah. Dengar ustaz ceramah, balik rumah nyanda tengok anugerah juara lagi. Asal hamba je haram ke dah haram? Sama je haram. Patut balik tu kena tutup pasal dengar dah haram. Balik rumah tu daripada masjid tutup buka pintu tengoklah. Mu tengok benda. Anak kata AJL lah yo. Anak kau raja juara lagu. Tak boleh haram kena royak gitu. Nampak? Bukan sekadar dengan kata haram, dan sebagai ayah ada kuasa, gi tutup dah pula. Tu baru ayah. Kalau kita tutup, dia buka balik, ambil golok bom. Belah dua. Tu baru ayah ni. Ambil golok dapur. Mu buka pula. Buka pula. Ayah nak tengok sikit lagi. Jangan. Ayah pun pergi dapur. Golok duduk bawa-bawa robok. Ambil. Pergi belah. Happy birthday to you. Pana duduk sini, Sonic duduk di ni. Ada apa-apa dah lah. Berani tak? Dok berani. Kan belah kan tak ke dia beli pula baru mesti tak ada pitih ni. Itu kita nak menegakkan Islam, masih memikirkan hal dunia lagi. Tak kena. Kemudiannya katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda pula, sukakah aku khabarkan kepada kamu punca bagi yang demikian itu semuanya? Aku yakni Muaz menjawab, baiklah ya Rasulullah. Nak ada aku khabar kamu, katanya Nabi, satu punca bagi yang demikian. Muaz kata nak. Lalu Nabi berkata sambil memegang akan lidah Nabi. Nabi kata apa? Nabi kata, hei Muaz, peliharalah ini baik-baik, jaga molek lidah. Bukan kata semata-mata kata, siap pegang dah pula. Menunjukkan betapa pentingnya jaga lidah. Pegang molek ni, jaga molek, pelihara molek lidah ini. Maka kata Muaz, ya Rasulullah, apakah kami akan diseksa dengan sebab lidah kami? Kami kena azab ke? Ada juga ke orang masuk neraka dengan sebab lidah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ibu engkau kehilangan engkau. Mana nak khabar sungguh ni? Bukankah ramainya nanti orang yang akan disungkurkan, yakni dicampurkan ke dalam neraka, adalah berpunca dari kerana mulut mereka sendiri. Nabi kata, hei Muaz, mudah tahu lagi, sesungguhnya hari akhirat lagi dalam neraka ramai manusia yang masuk neraka dengan sebab lidah. Menunjukkan jaga lidah ni suatu benda yang besar. Batu katanya tutup guru lidah ni Allah Ta'ala cipta duduk dalam. Dia duduk luar, dia duduk dalam mulut. Kemudian dikacik pula dengan bing. Ada gigi dah pula. Dia takut tubik lebih kurang. Kacik pula dengan kedua bibir. Berlapis-lapis. Takutnya tubik ikut sin sekali. Lidah kan? Dua anggota yang lembek yang berbahaya. Yang pertama lidah, yang kedua kemaluan. Nampak? Lembek je dua ni. Lidah pun lembek, kemaluan pun lembek juga.
Betul tak? Lembek tapi bisa. Lidah ni dengan sebab yang haram keluar, kemaluan pun sama juga. Lidah dengan keting, kalau belaga dua tu menang ketingnya. Tapi penggunaan lidah itu lebih besar akan manfaat dan mudaratnya. Dengan sebab lidah, seseorang tu daripada ahli neraka jadi ahli syurga, walaupun tak sedang sembahyang. Dengan sebab apa? 2 kalimah syahadah. Lidah tak sedang sembahyang, nampak? Tapi dekat nak mati, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mati. Dah mayang tak? Dodang maya, dodang puasa, dodang zakat, dodang sambut sepu pun. Dah mati dah, maka masuk syurga. So nampak lidah dah. Dengan sebab lidah juga lelek-lelek sikit lagi nak masuk syurga, akhir masuk neraka. Buat lidah kau. Lepas tu kata ulama-ulama, padang dah seseorang itu menjadi murtad bukan dengan sebab dia minum arak, bukan disebab main judi, bukan sebab dia kuat zina, tapi dia menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Arak dia kata halal, dulu haram, dan ni halal dah, maka jadi murtad wal a'yazubillah. Menghalalkan yang haram. Dia kata berzina tak apa, asal suka sama suka je, jangan paksa. Asal suka sama suka, semek nak ke awang, awang nak ke semek, beres je, nak ke bawah korang. Maka padang dah jadi rosak akidah. Nak minum arak tak apa, boleh minum arak ni boleh, jangan pergi mabuk sudah. Mabuk tu Nabi marah jadi tunggal langgang kali sembahyang. Ni jaga molek perkataan umat akhir zaman. Kadang-kadang nak gurau tapi jadi sungguh. Tak boleh kata minum arak tak apa, tak boleh, mana boleh. Berani kita kata gitu. Haram ya. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Jelas dalam Quran. Sesungguhnya arak, judi, tenung nasib, sembah berhala daripada amalan-amalan syaitan. Fajtanibuh. Tak cukup kata ni amalan syaitan, kata Allah fajtanibuh, hendaklah kamu jauhi, hei orang beriman. Tak usah kata dia minum, wajib jauh. Nampak? Sekira-kira kedai arak dinung, kita kalau boleh kena jauh. Tambuhnya ke arak. Lepas tu kita pesan pada orang-orang puk pandai. Malam pesan dah, malam ni pesan pula orang puk pandai. Kita dengar khabar puk pandai Terengganu dia tak terlibat, tak tahu wallahu alam, dia tak terlibat dengan apa benda ni, barang hak tidak halal. Tapi belah-belah nung polpu belah apa di dua ambil, halal dengan non halal. Hak halal pun ambil, hak tak halal pun ambil juga. Nampak orang dia, kalau orang ada hak halal tak apa. Orang ada maknanya kaki ayam celup tepung lah. Tapi kalau orang ada kasbut, guna. Tak masa kita masuk dua pakej tu, kita masuk apa benda ni, dua-dua halal dengan tak halal. Apek dia ada tu babi celup tepung, tak dapat tidak, memang kena gibli dah. Hukumnya haram. Tak lewat alasan mana kita khijing orang. Dah, jangan. Dia bukan masalah khijing orang, khijing beruk ni. Masalah siapa suruh mu pergi pilih pada asal mu nak kerja tadi, boleh atur belaka barang halal, boleh atur barang haram, boleh atur. Kau boleh pilih kan? Kalau boleh pilih, wajib pilih yang halal saja. Pilih halal saja. Bila halal berkat, walau sikit pun pendapatan berkat. Bila tidak halal maka tidak berkat, walau banyak. Banyak boleh, paruk boleh tang ini, tapi tak halal tak berkat. Ini dengan mengaku pandai tak apa, bagus bekerjalah. Orang-orang muda nak nampak pergi mari ngepu pandai. Habis je ping leka lah ni. Jangan ambil yang haram. Nampak? Belah-belah ni ramai terlibat orang-orang kita. Nak buat apa ni? Yang kita tahu ni orang tanya. Saing-saing juga. Saing atas saing sendiri.
yang jadi fuk pandai belah-belah nu, dia kata nak orang Ustaz. Itu tak ada pilihan, tak ada pilihan. Kau ni awal-awal boleh pilih dah. Awal-awal boleh pilih dah. Maka wajib pilih yang halal saja. Nah, Allah wi murah rezeki kita insya-Allah. Dah. Noh tak belakang ni, kasbu. Nak lagu mana? Allahu Rabbi. Lepas tu awak balik makan kan anak bini pula, nak berkat kat mana? Tak berkat. Nah. Kemudiannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz, "Mundak tahu lagi kerana kebanyakan ahli neraka dimasukkan dalam api neraka Allah kerana mereka ini berdosa dengan Allah dengan sebab lidah." Maka kata tuan pengarang, lidah merupakan anugerah Allah yang sangat besar kepada manusia. Ia walaupun kecil tetapi peranannya sangat besar sekali. Lidahlah yang menentukan zahir keimanan dan kekufuran, dan lidahlah yang memiliki sasaran dan peranan yang tidak terbatas banyaknya dalam menjalankan tugas. Lidah tidak banyak berhajat kepada usaha dan keletihan. Lidah macam anggota lain lidah ni. Macam anggota lain dia jadi lenguh kok. Macam lutut dan macam tangan. Jadi tak ada orang. Ada pun lidah dia cang sejam 2 jam cakap tak ada hal. Tu lidah. Nampak? Jangan cakap lebih kurang. Batu Nabi tengok dalam neraka, ahli neraka ramai orang puang kerana mereka ini Nabi kata menyakiti suami-suami mereka dengan sebab lidah. Jaga malik lidah ni. Lidah ni orang lelaki wajib jaga, orang perempuan pun wajib jaga juga. Cuma dalam bab lidah ni kebanyakan hak salah guna, kebiasaannya perempuan. Jenis cakap banyak ni. Nampak? Dari tubik stalker kok nengung laki dia. Gitulah golik-goliknya. Lepas tu Nabi tengok awal dah dalam neraka, berderu orang puang, berderu dia. Sehingga ditanya kepada Jibril, "Hey Jibril, pasal apa?" "Wa dzalika likillati ta'atihinna li azwajihinna." Pasal mereka ni jahat dengan suami-suami mereka atas dunia itu. Jahat mana pulaknya kepak kepala. Tu. Jahat dengan lidah. Cakap ngasau. Tu tak? Yang maki carut laki dia. Dia jerekoh depan orang ramai. Tu tak? Allahu Rabbi. Kadang-kadang bukan dengan sebab lidah, dengan sebab mata. Dia cerelong laki dia, cerelong tak boleh dah. Lepas tu kalau kita buka kitab, hak suami isteri, ulama sebut dalam kitab, isteri dia cerelong, faham cerelong ni? Menajamkan akan anak matanya kepada suami, hukumnya haram dah. Dasar kata tubik kok mulut ni bodoh kambing dah. Tengok dengan tajam. Mata ni jadi mata Batman. Tajam. Ni tengok laki dia kan. Dia nak suruh balik. Dan laki dia dah alik lagi tengok cakap dengan mau. Begini. Maka dia nak buat isyarat nak suruh laki dia balik, dia buat mata tajam. Nak balik tubik kau sikit. Dia balik lah bodoh. Tengok. Laki dengar gitu berapa tembok. Ni ada kan ambil anak kucing. Puang gitu. Orang puang tak boleh cakap gitu. Nyat tu Jangan kita amat cakap kasar dengan suami kita, jangan. Dia pasal amat jadi gitu, jadi lekat tabiat. Bila jumpa dengan lelaki kau ngasah lalu, jumpa dengan kawan-kawan tak, betul tak? Ni amat. Kawan-kawan kau molek bergaduh, cakap kalau dengan kawan-kawan kan. Kalau dengan lelaki kau, Allahu Rabbi. Kalau nak suruh maknanya lelaki dia naik balik. Ni laung kok tikam. Balik. Lelek macam ambak kambing. Nak buat aruan ni. Laki berapa laki? Tahu nak cabut kain pelekat. Tu dak kena tu haram tu. Ke dak haram ni? Haram tu. Tak boleh. Allahu Rabbi.
Kemudian kata tuan pengarang rahimahullahu ta'ala lagi, yang diperlukan hanya pergerakan bibir dan tekanan suara saja, berlainan dengan anggota lain seperti tangan, seperti kaki dan tangan yang banyak berhajat kepada tenaga untuk menggunakannya, dan berlainan pula dengan mata yang hanya terhad kegunaannya untuk melihat dan telinga hanya terhad untuk mendengar. Oleh itu lidah terlalu susah untuk dikawal atau dihadkan penggunaannya, kerana ia mempunyai ruang yang sangat luas sekali, sama ada untuk memperkatakan perkara yang baik ataupun perkara yang buruk, dan lidah tidak akan dapat dikawal kecuali hanya dengan kekuatan iman yang ada di dalam tadi. Kita nak jaga lidah kita daripada buat perkara-perkara yang haram, kunci dia adalah keimanan dalam tadi. Dalaman. Kalau dalaman okey, maka lidah yang keluar okey. Nampak? Tak kena lah kalau orang kata dia nampak luar, nampak tak oleh dalam comel dia. Tak kena. Dia bila dalam comel, luar comel juga. Ada kan orang-orang dia kata, walaupun tak kau tudung ni baik tau. Cakap apa gitu bodoh. Tak kena. Mana kalau tak pakai tudung tak baik nah. Kerana menyuruh pakai tudung ini adalah kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Dia dah nampak dak mayang kau baik dia. Tak lagi tak kena. Nampak dia gitu dengan tattoo, dengan tak semayang, baik dia Allah. Kalau jumpa orang tu jabat salah tiup tangan, tak kena. Manakala dia tak semayang terang-terang, dia derhaka kepada Allah. Tak kau kan derhaka pada Allah, kita nak kata baik? Tak baik lah. Maka segala-galanya kita kena betul di mana. Kalau kereta rosak pameng dia dekat workshop, motosikal ke, kereta ke, lori ke, stereo ke, ada jumpa pameng dia, maka kalau hati kita penuh, maka pamengnya adalah alim ulama. Obatnya ada di dalam kitab-kitab. Tu obat dia. Daripada Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu lazimilah kita majlis-majlis ilmu. Jangan kita menjauhi majlis-majlis. Sibuk macam mana pun, celahlah masa kita untuk dapat perbaiki hati kita dalam majlis-majlis ilmu. Tak ada orang lah lari rumah kita nak nasihat kita, suruh bini, suruh ingat ke akhirat. Tak ada orang. Kalau orang mari pun kita ambak. Orang tabligh mari rumah kita nak cakap hak Islam, nak suruh sembahyang jemaah, kena balik kita ambak, betul tak? Orang tabligh mari rumah dia nak ajak sembahyang masjid, ni marah pula orang tabligh. Piamu. Bodoh sungguh. Orang ni nak suruh ajak mari masjid. Dia hanya mupia. Taklah saya ni orang jauh, tapi saya mari sini, kata orang tabligh nak ajaklah adik kakak mari kita perhidupkan rumah Allah Taala. Biar ramai, biar hidup, biar berkat, turun rahmat begini mana. Mungkin ada aku siapa? Dia kata. Dia tanya orang tabligh tu, tak kena ada dia. Mungkin ada aku siapa? Orang tabligh tu kata, mu piye? Orang tabligh orang kalau berang, mu piye mu? Aku timbalang pengurusi masjid. Tak ada. AJK. Aduh. Dah AJK, apa? Apa salahnya? Ajak mari masjid, betul tak? Mana kalau AJK masjid, mari masjid berderu-derang AJK dah mari masjid, betul tak? Tak? Awak hebat dia. Aku AJK masjid. Betul. Dah AJK dulimu. Mujur hidup jawab gitu dah. Biarlah orang menyuruh kebaikan, kita terima lah. Alhamdulillah, terima kasih dah. Lain kali mari pula. Tu okey. Baru orang yang tidak sombong. Betul diri kita duduk dalam majlis ilmu. Jangan mari malas sepu saja. Ni sepu saja mari. Malam-malam aku ni kau berderu lagi. Mari di mana aku?
Tapi jangan kata orang mari nak bahan kuih ni, jangan. Kita husnuzon. Barangkali mungkin telah lama dia mencari jalan ke masjid, baru temu kok ni. Mungkin payah jalan nak pergi masjid ni, mungkin payah. Kena kau tu U-turn, kau tu masuk ke belakang ni baru temu. Temu pula dah malam malah sepu. Mungkin gitu dah. Cuma mari malah sepu saja. Malam esok tak ada lah. Tak ada. Orang malam tu kat 300 orang. Mana-mana masjid, mana-mana surau. Koliknya begitu, baru bawa supi ni nak bahan kuih, onde-onde. Nak enggak menendang tunggu. Muju tu imam baik. Orang tu imam jahat mulu itu. Dengan marah-marah angin. Bukan dah sepu tu imam. Dah sepu. Dulu itu kamu. Kalau tu imam jahat tu imam baik. Tak imam dak apa dia ni. Tak teramak juga nak kata gitu nak. Nampak masing-masing bawa ngepuk lupa, bawa ngekari pak pusu apa semua tu. Telang liu juga tu imam. Dia gitu dah. Kemudiannya kata tuan pengarang rahimahullahu ta'ala, walaupun ia sendiri tidak terlibat, orang Islam masih belum menjadi kafir kalau hanya memakan harta riba. Tak kafir lagi. Ia hanya telah melakukan dosa besar, tetapi ia telah menjadi kafir dan terkeluar daripada agama Islam apabila ia mengatakan bahawa harta riba itu halal. Makan riba tak kafir lagi. Tapi jadi kafir bila dia kata riba itu halal. Makan rasuah kafir tak? Tapi bila dia kata rasuah itu halal, maka jadi kafir. Dah kita nak tu jadi kafir dulu. Taklah pasal kata tuan pengarang, walau tak jadi kafir, itu adalah dosa besar. Dosa besar. Akhir zaman begitulah. Nabi kata manusia umat aku akhir zaman, dia tidak lagi pedulikan dari mana sumber yang dia dapat. Halal mahu pun haram, tak peduli. Asal boleh kau, dia kau. Asal boleh retak, dia retak. Asal boleh bahang, dia bahang. Mau ambil 20, aku ambil 50. Mutang 200,000, aku tang 150,000. Beres dah. Lepas tu jangan bisi bangga, nyak-nyak ni. Jangan bisi bangga dah pula. Dia lupa bahawasanya kerajaan Allah Subhanahu wa taala telah pun mencatat tiap-tiap perilakunya di dalam buku catatan. Nak senang cara lain lah. Jangan cara ambil yang haram. Cara lain, cara jual, cara menega, betul tak? Jangan cara haram. Kalau cara haram sama dengan korung lah. Kita nak derah senang, derah mewah, derah kaya. Tambah. Nak kaya orang nak, tapi bukan dengan jalan yang tidak tu. Nampak? Tapi oleh kerana dunia ni telah pun menjadi daging dengan hati kita, ada hal. Tak apa, halal haram pun haram. Syaitan kata bukan tak mau. Syaitan kata dah, bukan tak mau ambil. Kali ni mau ambil 200,000, 300,000 tu pas pada ni jangan ambil. Katanya syaitan. Boleh ada. Bila terlibat makan haram, maka ibadatnya tidak diterima oleh Allah. Tak? Kerana Allah Ta'ala tidak akan terima ibadat melainkan daripada hambanya yang muttaqin. Dah makan haram muttaqin tau. Tak muttaqin. Ikait tu. Dia makan haram, ikait dengan semayang tu. Semayang walau sah tapi tidak diterima oleh Allah. Pasal makan haram. Keterima? Tak. Sisi pekoh sah. Sisi pekoh sah. Kita cukup dengan rukun dengan apa sah. Tapi Allah tak terima. Apa tak terima? Makan haram. Nabi kata ada seorang pemuda yang musafir berjalan di padang pasir dengan baju buruk, seluar buruk.
Dengan rambutnya berdebu-debu. Orang ni sangat-sangat miskin, perutnya sangat-sangat lapar. Lalu dia berdoa kepada Allah, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, tunaikan hajat dia sekian. Doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal apa tidak diterima oleh Allah? Nabi kata kerana makannya haram, perutnya dipenuhi dengan yang haram, pakaiannya yang haram, serba-serbi yang haram, maka Allah Ta'ala tidak berhajat untuk memperkenankan akan doanya, kerana dia telah dipenuhi dengan perkara-perkara yang hari akhirat nanti akan dibakar oleh Allah Ta'ala dengan api neraka. Kullu lahmin nabata min haram fannaru awla bih. Tiap-tiap daging yang tumbuh dengan sebab makan haram, maka nerakalah yang lebih layak. Habis lagi masuk neraka. Ingat ke perokok dia masuk neraka? Duduk dalam neraka. Mu apa mu masuk neraka? Kata perokok, hamba rokok bank yang itu. Rokok boleh 2 juta, lepas tu tembok jaga pula 3 orang. Bapak kata macam kena bukan ustaz ni. Ustaz ni. Lepas ni ustaz masuk neraka kau. Oh, masuk neraka kau. Apa pula? Bahang rasuah. Apa ni? Tu neraka. Ni tazkirah umum. Jangan kata orang umum. Jangan kata si pulang masuk neraka lah. Itu haram. Umum. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan ini sangat beri manfaat kepada orang mukmin. Tak kira siapa-siapa, malaikat tak malu mata, siapa-siapa dia pun. Hatta Perdana Menteri sekalipun kalau terlibat dengan haram, malaikat tak segang silu, celup dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita hanya tengok makan haram ni, makan babi, makan anjing, makan bewok saja, tetapi makan rasuah, makan riba, tipu pitih orang, bahang pitih anak yatim, itu juga seolah-olah ambil babi celup tepung sumbat dalam mulut. Betul tak? Gitu. Kita kat kalau mari apek hari nak kita buat sinyang ni babi ni. Mari apek. Hei, haram, mana boleh? Tu memang kita dah akan jauh. Betul tak? Logar tengok mai apa. Orang mari atas sukha. Seraju. Pamuta berjalan nak ustaz. Muka hijau terus. Tapi bahan ni, bahan harta haram, bahan rasuah, bapa dak butuh hijau. Toh hati pada. Betul tak? Tu kena butuh. Tak apa pesah-pesah ke diri noh. Tu baru je dah. Orang takwa pada Allah ni senyak yang ambil. Saya simpan tu. Aduh. Akhir sekali kata tuan pengarang, lidah juga cukup mudah untuk menabur fitnah, mengumpat, berbohong, mengejek orang, bertengkar dan sebagainya. Lidah lah tepat dia. Bagian fitnah, bagian maknanya mengumpat, berbohong, mengejek orang. Ni lidah, bagian lidah. Cuma ni dia lebih advance. Bagian fitnah, dia tarik ke? Tarik dalam Facebook, tarik dalam WhatsApp, sapanya sangat-sangat cepat dan dosanya sangat-sangat besar. Fitnah orang buat dalam Facebook, betul tak? Sekali tekan puh je, ribuan boleh tengok. Oh, kalau begitu tak betul ustaz ni pamanya. Kalau begitu tak betul si pulang bin si pulang ni. Ni padahal fitnah. Cukup-cukup dahsyat akhir zaman awak pun kena jaga ni benda-benda gini ni. Kena jaga. Fitnah orang, Allah Rabbi, habis jadi darah daging. Awak kau ni tak? Oleh kerana itu lidah perlu dikekang dan jangan dibiarkan bercakap mengikut kemahuannya. Lidah ni jaga molek, jangan kita cakap ikut sel kita.
buatlah pertimbangan terlebih dahulu terhadap perkataan dan hendaklah diucapkan, kemudian fikirkan terlebih dahulu apa-apa yang mahu dituturkan. Namun pada kenyataannya ramai orang yang tidak dapat mengawal lidah, maka oleh kerana itu ramai pula orang yang akan dimasukkan ke dalam api neraka Allah akibat perbuatan lidah yang tidak bertulang ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita berhenti sini, insya-Allah kita akan sambung pula pada kuliah-kuliah yang akan datang. Sebelum saya tutup majlis pada malam ini, ada satu saja pengumuman, iaitulah insya-Allah rayuan derma pada malam ini kita akan salurkan kepada Sekolah Agama Al-Irsyad di Balok Kuantan untuk pengurusan dan pembangunan sekolah tersebut. Siapa-siapa yang berhajat untuk beri sumbangan, maka bolehlah meletakkan sumbangan tuan-tuan dan puan-puan dalam tabung-tabung yang kita sediakan insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zayyina bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa albisna bi khilatil Qur'an wa adkhilna al jannata bi syafa'atil Qur'an wa afina min kulli bala wa adzabil akhirah bi hurmatil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.